Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Azul Hilmi dan kumpulan kami akan membentangkan tajuk zakat harta. Baiklah, sebelum kita pergi pada zakat harta, kita akan masuk sedikit apakah itu zakat. Okey. Zakat berasal dari perkataan Arab al-zakat yang membawa maksud suci, rahmat, berkat, berkembang, subur, bertambah dan sedekah. Dari segi istilah, zakat bermaksud penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki seseorang Islam kepada golongan yang berhak menerimanya. Okey, zakat ni merupakan rukun Islam di mana kita sebagai umat Islam wajib untuk membayar zakat. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada zakat harta. Baiklah, zakat harta adalah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Baik, setiap zakat harta memiliki perhitungannya atau perkiraan harta yang akan dikenakan zakat. Okey, lepas ini kita akan pergi lebih lanjut dengan apakah kadar minimum harta dan juga perkiraan harta. Okey. Baik, untuk hukum bayar zakat harta, hukumnya adalah wajib ke atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, seterusnya untuk kadar zakat harta, kadarnya adalah 2.5% dari jumlah harta ataupun dalam bentuk pecahan 1/40 daripada keseluruhan jumlah harta. Baik, seterusnya untuk dalil zakat harta, kita boleh baca dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, iaitu zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat wajib mengeluarkan zakat harta. Okey, syarat yang pertama adalah Islam. Orang kafir tak wajib keluarkan zakat harta. Yang kedua adalah merdeka. Merdeka ni maksudnya bebas, bukan hamba. Mana zaman sekarang dah tak ada kan hamba. Okey, yang ketiga adalah sempurna milik. Maksudnya kat sini harta yang kita miliki itu adalah memang milik kita, bukannya milik orang lain. Bukannya kita pinjam daripada orang lain ataupun kita hutang sebagainya. Okey, yang keempat adalah cukup haul. Okey, haul ni apa? Boleh tengok dekat yang kotak merah. Haul ni bermaksud genap setempoh setahun hijrah. Di mana lepas genap setahun kita miliki harta tu, kita dah wajib bayar. Okey, yang kelima, yang terakhir adalah cukup nisab. Okey, nisab bermaksud kadar tertentu yang diwajibkan zakat ataupun kadar minimum jumlah yang kita perlukan untuk membayar zakat. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada jenis harta. Okey, jenis harta yang wajibkan kita bayar zakat, yang pertama adalah tanaman dan buah-buahan. Yang kedua, haiwan ternakan. Yang ketiga, emas, perak dan mata wang. Yang keempat, perniagaan. Dan yang kelima, galian dan rikas. Nanti kita akan pergi satu persatu. Baiklah, kita akan masuk kepada jenis harta yang pertama, iaitu tanaman dan buah-buahan. Okey, maksud tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi, boleh disimpan dan tidak mudah rosak. Okey, contoh kalau kita dekat Malaysia, makanan asasi kita adalah nasi. Dan nasi itu dibuat daripada tanaman padi. Okey. Contoh tanaman ialah padi, gandum, barli dan jagung. Contoh buah-buahan, kurma dan anggur kering. Okey, ini contoh tanaman dan buah-buahan yang menjadi makanan asasi ataupun makanan ruji kepada penduduk atau masyarakat. Dan juga dia mudah disimpan dan tidak mudah rosak. Okey. Untuk nisab ataupun kadar minimum adalah 5 ausuk
bersamaan 363 gantang Malaysia, iaitu 1300 kg. Maksudnya berat tanaman tu yang petani itu ditanam minimum mestilah 1300 kg ataupun 5 ausuk ataupun 363 gantang Malaysia, yang mewajibkan dia bayar zakat. Kalau kurang daripada 1300 kg, dia tak wajib bayar zakat. Maksudnya minimum 1300 dan lebih daripada itu wajib untuk bayar zakat. Okey, dalam slide kita boleh lihat beberapa tanaman. Yang pertama tu atas kiri tanaman padi, sebelah kanan atas jagung, yang bawah kiri barley, dan yang kanan bawah tu tanaman kurma. Okey. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 141 yang bermaksud, makanlah daripada buahnya jika ia berbuah dan keluarkanlah haknya, iaitu zakatnya, pada hari menuainya. Baik, seterusnya untuk kadar zakat bagi tanaman dan buah-buahan. Yang pertama, 10% bagi tanaman yang menggunakan air hujan atau bergantung kepada aliran air sungai serta parit dan tidak melibatkan kuasa yang banyak. Yang kedua adalah 5% bagi tanaman yang menggunakan jentera tenaga manusia serta memerlukan kuasa yang tinggi. Okey. Kenapa untuk tanaman gunakan air hujan dan parit 10% dan jentera 5%? Antara hikmahnya adalah sebab untuk jentera dan juga tenaga manusia, mereka memerlukan modal yang tinggi, memerlukan keluarkan duit lebih banyak berbanding guna air hujan ataupun parit. Jadinya mereka perlulah membayar kurang sedikit daripada yang menggunakan air hujan ataupun parit, di mana air hujan parit ni dia tak mengeluarkan modal yang banyak untuk cucuk tanam. Okay. Contohnya, kalau hasil tanaman tu 100,000 kg, kalau dia gunakan air hujan, dia kena bayar 10,000 kilogram lah zakat kepada pusat putar zakat. Dan pula kalau dia ada 100,000 kg dan dia guna jentera, dan dia kena bayar 5,000 kilogram daripada 100,000 kilogram tu kepada pusat zakat. Itulah kadar zakatnya. Itu saja untuk slide saya. Saya serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Afiq bin Syed Nurudin, Memetik di Terjun 3 Saya daripada grup Zakat Harta. Hari ini saya akan menerangkan tentang zakat harta haiwan dan ternakan, bahagian haiwan dan ternakan. Okey, bagi permulaan, zakat harta dan haiwan ternakan ni ialah bermaksud zakat harta haiwan dan ternakan ni ialah haiwan yang diternak atau dipelihara oleh orang, bukannya haiwan liar, haiwan luar. Dan haiwan-haiwan tersebut disebut sebagai binatang korban lah. Jadi walaupun sama saja, haiwan-haiwan yang seperti unta, kerbau, lembu, kibas, biri-biri dan kambing ataupun semua jenis kambing, dia termasuk dalam zakat harta haiwan ternakan ni lah. Sama seperti haiwan-haiwan yang korban pada hari raya Aidiladha, sama saja. Okey, seterusnya kita pergi kepada syarat wajib bagi zakat haiwan dan ternakan ini. Okey, syarat wajib bagi zakat haiwan dan ternakan ni terbagi kepada 4. Okey, yang pertama, haiwan tersebut mestilah cukup nisabnya. Okey, nisab ni bermaksud pada bilangan yang hendak dikorbankan lah untuk suatu zakat itu. Okey, nisab yang pertama bagi unta atau bilangannya adalah 5 ekor.
Yang kedua, lembu atau kerbau 30 ekor. Yang ketiga, kambing biri-biri 40 ekor. Okey, syarat wajib yang kedua bagi zakat harta haiwan dan ternakan ni adalah binatang tersebut mestilah cukup haul atau genap 1 tahun pemeliharaannya. Maksudnya kena cukup umur lah sebelum dikorbankan. Kalau masih belum cukup umur, tidak boleh dikorbankan sebagai. Okey, syarat wajib yang ketiga bagi zakat haiwan dan ternakan ini adalah diberi rumput yang tertentu dengan tidak dikenakan bayaran. Maksudnya sebelum dikorbankan mestilah diberi makan kepada haiwan yang nak dikorbankan itu. Okey, yang terakhir, syarat wajib bagi zakat haiwan dan ternakan ini adalah binatang ternakan itu tidak digunakan untuk buat kerja seperti membajak sawah, menarik kereta, mesin kecil air dan sebagainya. Maksudnya haiwan tu sebelum untuk dikorbankan mestilah tidak digunakan sebagai alat kerja lah, senang kata. Sebelum dikorbankan mestilah haiwan tu gerak bebas sebelum dikorbankan. Okey, sifar kiraan zakat lembu dan kerbau, maksudnya bilangan, iaitu kadar yang dikeluarkan, kadar zakat untuk bilangan haiwan tersebut. Okey, ini bagi lembu dan kerbau. Okey, yang pertama 30 hingga 39, 1 ekor kadar untuk dikeluarkan zakat adalah 1 ekor anak lembu jantan atau betina berumur 1 tahun. Yang kedua 40 hingga 59 ekor, 1 ekor anak lembu jantan berumur 2 tahun. Yang ketiga 60 hingga 69, kadar untuk dikeluarkan zakat adalah 2 ekor anak lembu jantan berumur 1 tahun. Okey, yang keempat 70 hingga 79, kadar dikeluarkan zakat adalah 2 ekor anak lembu berumur 1 tahun, iaitu 1 jantan dan 1 betina. Yang kelima 80 hingga 89, 2 ekor anak lembu betina berumur 2 tahun. Yang keenam 90 hingga 99, 3 ekor anak lembu jantan berumur 1 tahun. Yang last sekali, yang ketujuh 100 hingga 109, iaitu kadar dikeluarkan zakat ialah 3 ekor anak lembu jantan, 1 ekor lembu betina berumur 2 tahun, 2 ekor jantan berumur 1 tahun. Yang last sekali adalah 110 hingga 119, kadar yang dikeluarkan zakat ialah 3 ekor anak lembu, 1 betina berumur 1 tahun dan 2 ekor jantan berumur 2 tahun. Okey, perlu diingatkan apabila bilangan itu lebih daripada yang saya cakap tadi, lebih daripada 119 lah yang last sekali tadi kan, maka bagi setiap 30 ekor lembu diwajibkan zakat 1 ekor anak lembu yang berumur 1 tahun. Bagi setiap 40 ekor lembu diwajibkan zakat 1 ekor lembu yang berumur 2 tahun. Itu adalah apabila bilangan yang hendak dikeluarkan bilangan itu lebih daripada 119 ya, lebih daripada kadar yang dinyatakan tadi dalam jadual slide saya tadi. Okey, yang kedua, sifar kiraan zakat bagi kambing dan biri-biri. Okey, yang pertama bilangan iaitu 40 hingga 120 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan 1 ekor berumur 1 tahun. Yang kedua 121 hingga 200 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor berumur 1 tahun. Yang ketiga 201 hingga 299 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah 3 ekor berumur 1 tahun. Yang last sekali iaitu yang keempat 300 hingga 400 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 4 ekor berumur 1 tahun. Bagi kambing dan bagi kiraan zakat kambing dan biri ni sikit saja, 4 saja. Okay, seterusnya kepada yang last sekali, yang slide yang last sekali, iaitu kadar kiraan zakat bagi unta. Okay, yang pertama bilangan bagi
RM25 hingga RM35 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun. Yang kedua adalah 36 ekor hingga 45 ekor, 1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga 46 hingga 60 ekor, 1 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih. Yang keempat 61 hingga 75 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor anak unta betina berumur 4 tahun lebih. 70. Yang kelima 76 hingga 90 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih. Yang last sekali iaitu yang ketujuh 91 ekor hingga 120 ekor. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor anak unta betina berumur 3 tahun lebih. Okey, itu saja untuk penjelasan daripada saya, iaitu pembentangan zakat harta bagi haiwan dan ternakan. Okey, sampai di sini saja saya boleh jelaskan. Harap maaf kalau kurang jelas. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Firdaus bin Hadi Azhar. Okey, saya akan sambung sikit tentang topik zakat ni. Spesifiknya lagi tentang zakat emas dan perak. Okey, saya teruskan kepada pengenalan. Mata wang wajib dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermuamalah sama dengan emas dan perak. Wang sama ada berbentuk kertas, shilling atau sebagainya, setaraf dengan emas dan perak sebagai satu kuasa beli. Okey, kat sini kita dapat tahu yang setiap bentuk pertukaran tunai, tak kisahlah duit kertas ke, duit shilling ke, macam orang dulu dia pakai emas dan pakai perak. Okey, jadi benda-benda macam tu kita kena wajib dikenakan zakat kat atasnya. Okey, teruskan balik. Okey, kita akan teruskan dengan kaedah kiraan zakat emas dan perak. Okey, ini untuk emas perhiasan wanita, yang ni yang dipakai oleh wanita. Okey, iaitu emas yang digunakan untuk perhiasan badan wanita. Perkakasan atau perabot sama ada digunakan sama sekali sekala atau berterusan. Emas perhiasan wanita wajib dizakat apabila jumlah beratnya melebihi uruf adat kebiasaan. Kadar uruf emas di negeri Perak ialah sebanyak 500 gram kadar urus masa. Okey, yang ni saya jumpa dalam internet lah. Kadar urus masa di negeri Perak ialah 500 gram. Okey, yang bawah ni adalah contoh contoh kiraan untuk zakat emas perhiasan wanita ni. Okey, ni kita boleh tengok formula dia. Beras emas tolak uruf darab dengan harga emas masa dan kalikan dengan 2.5%. Okey, ini contoh dia. 600 gram berat emas ditolakkan dengan 500 gram uruf yang telah ditetapkan di negeri yang masing-masing lah. Kalau negeri Perak lain, negeri Johor lain, negeri Kelantan, Kedah lain, contoh macam tu. Okey, bila kita dah tolak ni, kita akan dapat 100. Okey, bila 100 tu kita darabkan dengan 263.1. Okey, ini harga emas masa. Harga emas waktu saya cek ni dalam internet 15 Ogos. Ni harga dia RM263.10. Okey, ini adalah jumlah dia. Jumlah bila kita dah darabkan. Dan kita akan kalikan pula dengan 2.6%. Okey, ini 657.75 ini adalah jumlah yang kita kena bayarkan. Ni adalah jumlah zakat dia bila kita dah gunakan formula ni. Okey, kita teruskan. Okey, kita berpindah pula kepada emas bukan perhiasan pula. Iaitu emas yang dimiliki bukan untuk tujuan perhiasan, sama ada dalam bentuk mata wang, jongkong, tempa, barang kemas dan seumpamanya. Ia dikenakan zakat sebanyak 2.5% daripada jumlah yang ada sekiranya kadar yang dimiliki itu sama atau melebihi nisab, iaitu 85 gram. Ia tidak sama dengan emas perhiasan wanita. Nisab emas yang tidak dipakai ialah sebanyak 85%. Okey, ini pula emas yang tak dipakai. Contohnya beli emas tapi untuk letak di rumah saja. Macam
orang-orang yang banyak duit, dia suka beli emas tapi dia tak pakai. So dia akan letak je kat rumah. And bila telah sampai nisab dia, iaitu seberat 85 gram tadi, ia wajib dikenakan zakat. Okey, ni pula adalah, yang bawah ni adalah contoh formula untuk emas bukan perhiasan ni. Okey, kita tengok contoh dia. Timbangan emas darab dengan harga semasa, darabkan lagi dengan 2.5% sama dengan jumlah zakat. Okey, ni saya dah buat 100 gram timbangan emas, darabkan dengan harga emas semasa iaitu 263.1. Bila dapat jumlah dia, kita kalikan pula dengan 2.5%. Okey, ini adalah jumlah untuk zakat lah, yang dikenakan zakat kepada emas bukan perhiasan ni tadi. Okey, seterusnya emas bercagar. Okey, emas yang digadai adalah milikan sempurna dan wajib dizakatkan setelah ditolak nilai pinjaman dan upah simpanan. Okey, emas bercagar ni bila kita dah cagar, kita dah buat gadaian lah, gadaian. Kita dah buat gadaian and kita wajib zakat dengan jumlah yang kita dah dapat tu, amount yang kita dah dapat tu. Okey, ni contoh dia, contoh yang saya buat. Berat emas semasa darab dengan harga semasa, tolak dengan pinjaman dan upah simpan, darabkan dengan 2.5% and dapatlah jumlah zakat yang dikenakan tu. Okey, ni contoh macam 200 gram darab dengan harga semasa emas 263 10% and dapat harga jumlah dia, and kita tolak pinjaman, tolak upah simpan yang kepada orang yang kita gadai tu, and darabkan dengan 2.5%. Okey, ni adalah jumlah yang kita kena zakat lah. Okey, kita bertukar kepada perak pula ya. Okey, bagi logam perak, sama ada dipakai sebagai barang perhiasan ataupun tidak, disimpan ataupun disimpan sebagai perhiasan di rumah, maka pengiraannya adalah berdasarkan nilai barang perak tersebut. Nisab bagi perak adalah sebanyak 595 gram atau lebih. Okey, nisab bagi perak ni dia tinggi sikit sebab ialah perak kita tahu kan dia lagi murah pada emas, so kebarangkalian orang akan beli perak dia lagi banyak lah. Okey, so lagi berat. Okey, ini adalah contoh untuk kiraan zakat bagi perak. Okey, ini adalah 600 gram perak kalikan dengan 110.88. Okey, jumlah ni saya tak pasti sama ada betul. Bagi segram perak pada 15 Ogos, saya tengok kat internet, ini yang adalah harga dia. Kalau silap, maaf lah. So, kita akan kalikan pula dengan 2.5%. Okey, ini adalah jumlah zakat yang kita perlu keluarkan untuk nisab 595 gram atau lebih tadi. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Saiful Lizan. Nombor matrik D18310898. Baik, hari ini saya akan bercakap tentang zakat harta perniagaan. Okey, pertama kita akan cakap pasal maksud dia. Kedua, kita akan cakap pasal syarat wajib zakat perniagaan. Dan ketiga, kita cakap pasal nisab dia. Dan keempat, kadar zakat dia. Jadi yang pertama, maksud zakat harta perniagaan. Zakat harta perniagaan ni maksud dia adalah zakat yang wajib dikeluarkan daripada harta perniagaan. Tak kira daripada segi menjual barangan ataupun perkhidmatan. Menjual barangan ni macam kedai-kedai runcit biasa, kedai shopping mall, kedai runcit yang menjualkan barangan. Yang perkhidmatan pula macam kedai gunting rambut, teksi, lepas tu cyber cafe yang menawarkan perkhidmatan. Jadi kedua, kita akan cakap pasal kadar syarat wajib bagi zakat perniagaan. Okey, pertama, dia punya syarat wajib dia adalah niat menjalankan perniagaan terhadap harta yang ingin dikeluarkan zakat tu.
Maksudnya zakat yang dikeluarkan tu atas nama perniagaan. Untuk tujuan perniagaan. Jadi yang kedua pula syarat dia adalah harta tu halal, daripada sumber yang halal. Ketiga, harta tu boleh menjana pendapatan. Jual beli atau perniagaan yang dilakukan tu adalah untuk mendapat pendapatan. Jadi yang keempat pula, sumber harta tu melalui cara pembelian ataupun pertukaran aset, iaitu sewa dan jual beli. Itu yang keempat pula, syarat wajib dia adalah harta tu bukan untuk kegunaan peribadi. Jadi sekarang kita akan masuk kepada nisab dia. Nisab adalah kadar tertentu yang perlu dikeluarkan zakat. Maksudnya apabila suatu perniagaan tu dia sampai jumlah tertentu harta dia perlu keluarkan zakat. Jadi nisab untuk zakat perniagaan ni adalah 85 gram emas. Jadi apabila perniagaan tu dia punya harta tu sampai jumlah dia sama dengan harga 85 gram emas, dia perlu keluarkan zakat. Jadi emas ni kan nilai dia berubah-ubah ikut pasaran. Jadi dia tengoklah pasaran sekarang ni berapa harga 85 gram emas tu. Jadi apabila dah sampai jumlah 85 gram emas tu, boleh keluarkan zakat. Jadi seterusnya dia punya kadar zakat pula adalah apabila sampai nisab tadi, dia perlu keluarkan 2.5% daripada harta dia. 2.5% daripada harta dia. Jadi dia selesai zakat dia kat situ, zakat harta perniagaan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Fidai bin Muhammad Nur. Nombor metrik D1831078. Okey, hari ini saya akan menerangkan mengenai zakat, galian dan rikas. Okey, sebelum tu kita tahu jenis zakat ada 5. Yang pertama, zakat tanaman dan juga buah-buahan. Yang kedua, binatang ternakan. Yang ketiga, emas, perak dan juga mata wang. Yang keempat, perniagaan. Dan yang kelima ialah galian dan rikas. Okey. Keempat-empat yang telah saya sebutkan tadi, yang kelima yang telah saya sebutkan tadi, empatnya telah diterangkan oleh kawan saya sebelum slide saya ni, dan saya ialah merupakan slide yang terakhir yang saya akan terangkan pada slide untuk kali ini. Okey, saya akan menerangkan mengenai jenis zakat, galian dan rikas. Okey. Kita kepada maksud dia. Okey, maksud galian ialah yang dikeluarkan dari bumi dan diproses menghasilkan logam galian. Maksudnya benda yang kita gali yang dikeluarkan dari bumi. Maksudnya yang dikeluarkan dari perut bumi, diproses dan yang boleh menghasilkan logam galian. Contohnya seperti emas, perak, biji timah dan juga petroleum. Itulah semua ialah dicari dan dikeluarkan daripada perut bumi. Okey, maksud rikas ialah harta yang tertanam di dalam tanah. Dia lebih kurang maksud dengan galian, tapi di sini ialah maksud rikas ialah harta yang tersimpan di dalam tanah seperti wang lama-lama. Jika kita terjumpa di dalam tanah, dia bukan semua milik kita. Kita wajib dikeluarkan zakat. Maksudnya bila kita jumpa, contoh kita pergi satu tempat itu, kita gali-gali, kita terjumpa wang lama-lama. Itu semua bukan milik kita. Kita kena keluarkan peratus zakat yang telah ditentukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada nisab kadar zakat. Okey. Nisab kadar zakat bagi galian hanyalah 25%. Dan untuk rikas pula ialah 20%. Maksud sini ialah nisab untuk kadar zakat kita cuma hanya mengeluarkan 25% sahaja. Untuk rikas kita cuma hanya mengeluarkan 20% sahaja daripada kesemua yang kita dapat. Okey, seterusnya kita pergi pada syarat wajib zakat rikas. Okey. Maksudnya syarat wajib yang orang boleh untuk membayar zakat lah. Okey, yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua, merdeka dan sempurna milik. Okey, beragama Islam tu seperti kita lah, umat Islam, mana yang ada
tanaman semua ataupun mana yang ada jumpa galian-galian yang bekerja galian semua tu agama Islam dia wajib untuk mengeluarkan rikas. Okey, yang kedua ialah merdeka dan sempurna milik. Maksud merdeka ialah dia bebas. Dia bukan gila, dia boleh berfikir yang waras, dia boleh tahu betul dan salah. Itu maksud mereka. Dan juga sempurna milik ialah harta yang tersendiri, bukan daripada orang lain, bukan mencuri. Okey, untuk slides ni, untuk syarat untuk orang kata apa, tajuk maksud galian rikas ni dia memang singkat dan pendek. Kita simple dan dia simple dan mudah faham. Kita akan mudah faham untuk tajuk ini. Okey, seterusnya saya akan masukkan terus kepada kesimpulan apa yang telah dibincangkan kawan-kawan saya dalam slide sebelum ni dan apa yang telah disempurnakan. Okey, kesimpulannya. Okey, kesimpulannya setiap orang yang mampu layak untuk membayar zakat, mereka diwajibkan untuk membayar zakat dengan kadar yang tertentu. Okey, maksud di sini ialah bagi orang yang mampu membayar zakat, ia telah dijanjikan oleh Allah SAW agar dihapuskan dosa-dosanya setari dengan Allah SAW berfirman. Maksudnya, dan belanjakanlah harta bendamu jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Dengan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya, Allah dah ceritakan dalam firman-Nya, siapa yang mengeluarkan zakat, dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Okey. Poin kedua ialah yang telah saya sebutkan tadi, bagi orang yang mampu membayar zakat, ia telah dijanjikan oleh Allah SWT agar yang dihapuskan dosanya. Itu ialah firman dalam Al-Quran. Okey, untuk poin ketiga ialah bagi orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat adalah suatu hak bagi mereka. Okey, maksudnya di sini ialah bagi orang yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, ia adalah satu hak bagi mereka dan bukan untuk kesenangan, malah untuk keperluan. Maksudnya siapa yang tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, itu tidak wajib untuk mereka, kerana andai kata dia mengeluarkan zakat, itu boleh memberi risiko dia akan miskin ke, tak ada duit untuk belanja, untuk makan, maka itu tidak digalakkan untuk dia membayar zakat. Okey, sekian daripada saya. Maaf atas salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.